Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 26. Surat 26. Baris yang ke sebelah daripada atas. 26 ke sebelah daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini, maka iaitu martabat yang daripada ini martabat ashabus shimal, yakni orang yang diberikan suratannya itu daripada kirinya, dan iaitulah orang yang diberi suratan daripada kiri ini orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan, orang yang diperkudakan oleh syaitan, kerana mereka itu masghul, ia bersibuk ia akan suatu yang menukarkan akan agama mereka. Wal iyazabillah. Ini pergi kepada perkara yang keempat, yang dilakukan antara syuruk dengan zawal gelincir, iaitu masuk waktu zuhur. Mana yang keempat ni? Dia bekerja untuk menyempurnakan nafkah, belanja diri, belanja keluarga. Jadi dalam bekerja dia kena jaga hukum hakam dalam bekerja. Jaga hukum hakam dan bekerja, sejahtera segala muslimin daripada kejahatan, sejahtera segala muslim daripada lidah dan juga tangan kita. Dalam bekerja tu jaga hukum betul-betul, jangan buat maksiat. Dalam bekerja jangan meninggalkan kewajipan yang saya tekan sebelum ni, semai zuhur, semai asar bagi perempuan yang kerihik, kenipah di siang hari. Bekerjalah, tapi kena jaga hukum hakam boleh. Ada ni. Tambah sekarang ni pula orang perempuan sama ramai bekerja dengan lelaki, lagilah kena jaga hukum hakam. Jaga pergaulan dengan lelaki ajnabi. Jangan buat kawan sekerja tu macam mahram, jangan. Kena jaga betul-betul pergaulan mereka lelaki ajnabi. Orang perempuan pula ni lebih lagi pula isteri orang. Ada ni. Ni kadang-kadang kalau pergi kantin tempat orang kerja, di kantin tempat orang kerja, orang perempuan dia punya ketawa sesama dia ketika makan macam orang Miang dah kita panggil. Tak, bukan panggil orang Miang. Orang galau. Dia punya ketawa sama dia, orang lelaki penuh tempat makan tak ada akhlak, orang panggil. Tak ada akhlak. Suami dia di mana tak tahulah. Ambil rakaman tu, rekod tu, hantar ke suami dia. Ini isteri kamu di kantin macam perempuan Miang. Ketawa berdekoh-dekoh ni apa ni? Orang ramai sini ni kan. Dahlah kita orang lelaki pun tempat ramai kita jaga dah akhlak. Nak ketawa macam ketawa dalam rumah tak boleh tempat makan walaupun kita lelaki. Orang perempuan dia bergalak sama perempuan lah ni. Badan tak ada akhlak langsung. Atau ni jaga tu. Jaga. Orang perempuan sebab dia keluar sekarang ni kena jaga betul-betul lah. Kena jaga betul-betul. Jadi banyak orang perempuan lah paling banyak ujian. Sebab tempat mereka di rumah, mereka keluar, bila keluar banyak ujian. Banyak hukum hakam yang nak dipeliharakan. Mana apa kena apa dia? Melangkah dengan cermat lah. Melangkah dengan cermat. Tapi dalam keadaan seumpama tu, kalau boleh jaga sungguh-sungguh hukum hakam agama dengan ujian yang besar seumpama tu, lagilah banyak boleh pahala. Ada ni.
Biarlah dikatakan Allah dia ni kolok semula, hak seorang ni pekerja ni kolok dianya. Tak apalah kolok pun. Tak moden langsung, tak payah moden-moden lah. Kalau membelakangkan hukum agama. Jadi masa bekerja jangan buat maksiat. Jaga hukum hakam molek. Orang seumpama ni naik darajah ashabul yamin, orang yang menerima suratan amalan di padang mahsyar dengan tangan kanan. Sama dengan orang soleh yang lain yang duduk buat amal-amal ibadah. Bekerja tapi kadang-kadang dipelihara. Orang muslimin yang lain daripada kejahatan dia, lidah dia, tangan dia, dan dipelihara diri dia daripada melakukan perkara yang maksiat. Dan ada pun martabat yang ke bawah daripada ini. Dia tak jaga hukum hakam, tak jaga. Pekerjaan dia pun tak kira halal haram. Tak kira halal haram. Janji boleh, pendapatan tidak kira. Orang ni iaitu martabat ashabus shimal, yakni orang yang diberi suratannya itu daripada kirinya, dan iaitulah orang yang diberi suratan dengan daripada kiri, tangan kiri, orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Kerana mereka itu masghul, bersibuk ia akan suatu yang menukarkan agama mereka itu, alhamdulillah, untuk belanja keluarga, untuk pendapatan, dia tak jaga hukum hakam, atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Dalam kerja dia banyak buat susah kat orang, memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Dalam kerja dia tu kerja tak betul ada ni. Dia menyusahkan, dia menyempitkan. Ni kadang-kadang ni dia ada pangkat, ada kedudukan, segala-gala terserah kepada keputusan dia. Macam-macam. Dia akan menyempitkan, dia akan menyulitkan, dia akan menyusahkan. Nak dapat duit kopi. Ni ashabus shimal, orang akan menerima suratan dengan tangan kiri, celaka pada hari akhirat, orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Dia wak sempit, wak sulit ni. Dia nak pelincir lah orang dah. Pelincir lah. Abang apa? Duit bawah meja ke apa? Duit pelincir. Boleh dia panggil duit pelincir. Duit pelincir, duit bawah meja. Kalau tidak dia buat susah. Pada ni. Ni tak dulu. Ni tak dulu. Allah lah payahnya lah. Ada duit pelincir, barulah senang je dulu. Ni ashabus shimal, orang yang akan menerima suratan dengan tangan kiri. Orang yang celaka pada hari akhirat, orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Ada ni. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fasawfa yuhasabu hisab. Dalam ayat tu lah. Kalau tu dah baca semua tu kan. Kau macam mana ayat? Biasa dia baca juz amal ke apa? Hak terima suratan amalan dengan tangan kiri. Hak terima suratan amalan dengan tangan kiri. Ayat cerita mana? Tak ada ingat ayat? Hak ayat tu terima suratan di sebelah belakang. Tahu? Atau lain lah tu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira.
tu mereka yang terima suratan amalan daripada sebelah belakang. Fasaufa yad'u subura. Maka lagi akan meraung-raung menyebut kebinasaan, wa yasla sa'ira, dan akan masuk ke dalam api neraka yang apinya marak menyala pun dia gitu. Tu hak wa amma man utiya kitab wara az-zahrihi, terima suratan amalan dari sebelah belakang. Hak terima suratan amalan tangan kiri tu. Tak ingat ayat? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam utiya kitab. Tak ingat sangat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam tak tahu. Dalam FB tak ada. Terima suratan dengan tangan kiri. Ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja tetapi menyakiti, membawa kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Maka inilah martabat ashabus shimal, orang yang menulis suratan tengah kiri ni. Martabat ni kedudukan lah. Martabat kedudukan. Martabat tau, dia martabat tinggi gitu. Martabat kedudukan, bukan martabat makan tu. Tu martabat tu tau. Martabat tu lah, martabat ayam, martabat daging, martabat tu, martabat kedudukan. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan di dalam dunia dan akhirat. Orang seumpama ni akhirahnya dihumbang ke dalam neraka, atau dunia pun silap gaya kena tangkap, kena buang kerja, masuk penjara kerana terbabit dengan rasuah atas dunia. Dan sayugianya sewajibnya engkau jauhkan martabat yang akhir ini. Martabat ashabus shimal, dia bekerja cari nafkah tetapi tidak selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan dia, lidah dan tangan dia. Dan pekerjaan dia tidak memelihara daripada melakukan perkara maksiat. Ketahui oleh Muhyi Talib bahawa segala hamba Allah itu pada hak agama 3 perkara. Pertama salim, kedua rajin, ketiga khasir. Salim yang sejahtera daripada seksa, rajin ni yang dapat laba keuntungan, khasir orang yang rugi. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 60. Muka surat 60, baris yang ke-15 daripada atas. Baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iyyakum wal ghibata. Iyyakum wal ghibah. Fa innal ghibah ashaddu minaz zina. Ashaddu minaz zina. Fa inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi. Wa sahibul ghibata la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Iyyakum wal ghibata fa innaha ashaddu minaz zina. Fa innar rajula, gitu ya dah. Dah tebak. Ha? Fa innar rajula, gitu. Ha? Fa innar rajula. Sebab dalam setengah riwayat ashaddu minaz zina. Qila kaifa ya Rasulullah? Qala fa innar rajula. Apa gitu? Iyyakum wal ghibata fa innaha ashaddu minaz zina. Dan riwayat ni riwayat yang lain lah pula ni. Qila lahu kaif? Qala innar rajula. Situ. Qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi. Wa sahibul ghibati la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Terjemahan dia, artinya erti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuti olehmu akan mengumpat itu. Takuti oleh kamu ataupun jauhi oleh kamu ataupun tinggalkan oleh kamu akan mengumpat. Ni Nabi kata, takuti oleh kamu akan mengumpat, yakni jauhi oleh kamu, tinggal oleh kamu akan mengumpat. Maka dengan makna kerana, takliliyah. Maka tu betul lah. Maka yakni kerana bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Kerana mengumpat ni lebih bersangatan daripada zina, lebih berat daripada berzina. Nabi kata, kenapa Nabi kata mengumpat lebih sangat jahat daripada berzina? Maka kerana bahawasanya, Nabi teruskan. Dan dia lain, sahabat tanya, qila laukai, macam mana ya Rasulullah mengumpat lebih bersangatan daripada zina? Zina ni orang cerita dah berzina ni, dosa yang besar, yang fahishah, yang keji. Berzina ni lebih besar daripada dosa berjudi, minum arak lagi berzina ni. Berzina ni dosa yang sangat besar. Dia dilaksanakan hukum hudud atas dia. Sama ada sebat satu watang ataupun rejam sampai ke mati. Sebat satu watang ataupun rejam sampai ke mati orang berzina ni. Orang berzina yang sudah berkahwin lah. Rejam sampai ke mati. Faham tak rejam? Kesalahan yang lain, membunuh, bunuh balah. Bunuh balah tu pancung leher je. Sedap cerita tu. Pancung leher je. Yelah, pancung leher je. Bila pancung leher, kepala sudah tidak berhubung dengan jasad, maka sudah tidak ada kesakitan. Sebagaimana hak sembelih ayam tu, sembelih tu selain daripada darah keluar, dia sembelih ni berarti kita bunuh binatang dengan ihsan, dengan baik. Sebab apabila terputus antara kepala dengan tubuh ayam, maka ayam sudah tidak sakit. Sebab sakit ni bergantung dengan otak.
Tu ayam melompat gelepar tu, itu tabiat dia panggil. Bukan kerana kesakitan. Kan orang ni kan duduk sini sakit ni, duduk sini. Duduk di otak. Macam mana orang hilang akal? Orang hilang akal berdarah dia ni. Sakit tak? Dia tak rasa sakit sebab apa? Akal dia tak berfungsi. Lepas akal disumang, barulah sakitnya dia. Sebab kesakitan ni berkait dengan otak. Bila dipancung, maka sudah tidak ada kesakitan. Mati cepat, macam ayam sembelih tu lah. Pancung ni bunuh yang baik, yang tidak menyakitkan, serta mengerikan orang yang melihat. Mengerikan orang yang melihat. Ini cerita almarhum tugu saya lah. Kena pancung di Mekah, dia kena dibunuh orang, kena pancung, bunuh bala. Sebelum pancung tu, rebah dah orang lain. Rebah dah orang tengok. Orang lain rebah dah. Tak pancung tu, tak jatuh lagi hak si mati ni. Orang lain 2-3 orang dah rebah. Berani nak bunuh orang. Kena pancung, kena pancung. Berani nak bunuh orang. Sekarang ni dah bunuh orang, tak ada hukum gantung, penjara sama hidup. Aman damai, makan free di sama hidup. Makan free sama hidup tu, hak penjara sama hidup tu ke keluarga ditanggung. Orang penjara sama hidup selepas dia membunuh orang, tiap-tiap bulan keluarga dia kena bayar ke kerajaan 500, 1000 untuk makan minum. Ada? Tak. Siapa tanggung makan minum dia? Api air dia siapa tanggung? Kerajaan tanggung. Kerajaan siapa? Rakyat. Rakyat siapa? Keluarga orang yang dibunuh tu lah. Termasuk rakyat. Ada pun hukum bunuh dengan gantung leher, itu menyeksakan sebab lambat mati. Kalau lambat mati. Oh, ditukar pula orang putih, bubuh di kursi elektrik. Hangus daging kawan tu elektrik, tak mati-mati pun lagi. Itu memang menyeksakan. Dia kena fahsinul qitlah, dia kena perbaikkan ketika membunuh tu. Pancung lah. Itu bunuh yang baik. Orang yang mati tidak sakit, orang yang tengok sangat geri, tak berani nak buat. Orang berzina bukan pancung, rejam sampai ke mati. Rejam, ambil batu lontor. Pandang. Kena batu sebutir, pecah keluar darah, nak mati lagi. Lontor. Lagu ni kamu? Itu hukum pada pengzina yang sudah berkahwin. Berat hukum berzina ni. Lebih bersangatan mengumpat daripada berzina. Kok mana jadi gitu? Lebih mengumpat dia berzina ni. Maka Nabi pun ceritalah kenapa lebih bersangatan, terlebih sangat jahat daripada berzina. Maka bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Maka kerana di sini ilah dia, sebab di sini kerana bahawasa seseorang yang laki-laki terkadang berzina ia, terkadang ni, maka taubah ia dengan taubah yang nasuha, maka diampuni Allah atasnya. Terkadang ada juga berzina, bertaubahnya tidak akan diampuni melainkan kena minta maaf. Ada juga. Ini hak terkadang. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah baginya. Bagi mengumpat, Tuhan tak ampun walaupun minta ampun macam mana pun. Walaupun haji mabrur sekalipun Tuhan tidak ampun, melainkan mengampuni, memaafkan baginya, bagi orang mengumpat, oleh orang yang kena umpat. Sini orang berzina dosa dengan Allah, ditabah ngetabah nasuha, Allah ampuni. Orang mengumpat dosa dengan anak Adam,
Faham tak ni? Diminta ampun dengan Allah macam mana sekalipun, haji mabrur sekalipun, dosa tidak akan diampuni melainkan dimaafkan oleh orang yang kena umpat. Dimaafkan oleh orang kena umpat tu selepas minta maaf. Kalau tak minta maaf, tak akan diampuni selama-lamanya dosa mengumpat. Kalau tak minta maaf. Minta maaf pun sampai dimaafkan kita. Kita minta maaf dah, dia tak memaafkan kita, tidak diampuni juga. Kita minta maaf dah, dia tak maaf juga. Selesailah kitanya, mula pula dia kata. Dah. Kita wajib minta maaf orang yang kita umpat. Orang yang kita minta maaf, sunat saya dia maafkan kita. Dia tak maaf pun terpulang pada dia, tak maaf. Oh sedap kata gitu kat aku deh. Aku tak maaf. Pas mati aku dah maaf. Ada benda tu masyarakat. Ya aku minta maaf dah gemung. Aku beres dah. Mu tak maaf, mu salah. Dah. Siapa kata beres? Dia tak maafkan. Tu masyarakat bayar dengan pahala. Itu je lah. Sebab yang mengumpat wajib minta maaf. Dia pun pergi minta maaf orang dia umpat. Tiba-tiba yang diumpat tambah maaf. Tak berdosa dia. Tak berdosa. Ada orang mengajar pula, jangan kamu maafkan. Orang mengajar, jangan kamu maafkan, dia kata. Supaya kamu boleh dapat pahala dia pada hari akhirat. Jangan kamu maafkan. Tukang ngajar ni pun satu hal lah. Maafkanlah orang yang minta maaf dengan kita. Kita maafkan dia di hari akhirat. Allah mudah-mudah ampuni dosa kita yang lebih banyak lagi kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kita maafkan dia, nanti kita ambil pahala dia. Kita maafkan dia sekarang juga kita boleh pahala dah. Nanti. Ada tu kan mengajar gitu. Jangan maafkan. Sebab nanti kita ambil pahala dia. Kita maafkan segera, kita dapat pahala dah. Tak payah ambil pahala orang dan kita banyak dosa dengan Allah. Jangan ingat orang buat salah dengan kita saja. Kita buat salah di sisi Allah Ta'ala tak banyak. Kita mudah memaafkan. Allah mudah memaafkan kita pada hari akhirat. Kita mudah menolong orang, Allah akan menolong kita pada hari akhirat. Kita meluaskan orang atas dunia, Allah meluaskan kita pada hari akhirat. Silalah, maafkan segeralah. Tak payah nak tunggu ambil pahala orang. Kata tukang ngajar boleh tahan juga ajar gitu. Ajar dendam ke bang gitu. Dah ajar gitu. Maafkanlah. Maaf. Ada ni. Harus ambil pahala di hari akhirat. Nak minta maaf macam mana? Dia mati dah. Minta maaf macam dia mati dah. Pergi minta maaf di kubur, peluk batu nisan gitu. Jangan pakai sungguh. Bukan sungguh gitu. Dah dia mati dah. Pergi kubur lah, peluk batu nisan. Minta maaf lah, duk menangis situ. Apa tu peluk batu nisan? Saya berdosa dengan dia, mengupak dia. Peluk batu nisan lah. Minta maaf lah. Dia bunyi suara, saya maafkan kamu, baru balik. Dah, saya minta maaf di kubur. Lepas tu dia mati dah macam mana? Mahsyar. Tu je lah. Kita buat amal, kita hadiah pahala ke dia. Mudah-mudahan di hari akhirah pada mahsyar Allah buka hati dia, dia maafkan kita. Mudah-mudahan. Harap-harap Allah buka hati dia, dia maafkan kita. Sebab kita hadiah banyak pahala ibadah kepada dia. Gantung, mana gantung? Ini dosa mengumpat. Ada pun berzina, dosa dengan Allah. Dia berzina, dia minta ampun dengan Allah. Dia taubah dan taubah nasuhah, Allah ampuni dosa dia licin. Kamal la zanbalah, seperti orang yang tidak berdosa. Terkadang ia berzina. Ni bukan berzina dengan isteri orang, bukan berzina dengan anak dara orang. Kalau berzina dengan isteri orang, itu dosa dengan Adam. Berzina dengan anak dara orang, itu dosa dengan Adam, ibu bapa dia. Kalau saya ngaji sininya, nisbah berzina dengan orang bujang. Ini jangan orang bujang. Ini dosa kena dengan Allah Ta'ala, bukan dosa dengan Adam. Berzina dengan orang bujang. Kenal orang bujang?
Janda. Bukan orang bujang yang tak nikah lagi tu. Kita orang bujang yang tak nikah. Ini saya catat ni. Berzina dengan orang bujang. Adapun berzina dengan anak dara, serupa mengupat juga pada pihak terhenti diampuni Allah bila dimaafkan oleh mak ayah dia. Atau berzina isteri orang, terhenti atas dimaafkan oleh suami dia. Ada ni. Jangan spin. Jangan spin. Oh, nak berzina boleh berzina dengan janda. Siap gitu. Oh, nak berzina boleh pergi golok. Orang kafir, bayar di golok. Pelacur, berzina nak ada cerita. Dosa dia ada cerita. Perkataan zina pun orang nak sebut. Perkataan zina pun ada sebut. Sebab apa? Terlampau keji perbuatan zina ni. Terlampau keji. Nak sebut perkataan zina pun kotor dah. Bukan mana nak berzina dengan orang bujang. Siapa orang bujang janda sini boleh berzina. Jangan. Tapi itu tidak berkait dengan anak Adam. Jadi mana berzina ni dosa dengan Allah, mengumpat dosa anak Adam. Jadi mengumpat ni terhenti atas dimaafkan oleh diumpat. Di situlah Nabi kata mengumpat terlebih sangat jahat daripada berzina, bukan sebuah dosa. Sebab mengumpat ni sendiri haram ijma' ulama, tapi khilaf dosa besar ke dosa kecil. Adapun berzina haram ijma' ulama, dosa besar ijma' ulama, keji dosa ijma' ulama. Mengumpat haram ijma' ulama, ulama khilaf. Haram tu dosa besar ke dosa kecil? Sebagian besar ulama, kebanyakan ulama kata dosa besar. Sebagian kata dosa kecil. Tapi dosa kecil pun dosa anak Adam. Tidak akan diampuni melainkan dimaafkan oleh orang yang diumpat. Ini lebih mengumpat di zina. Bukan kira nisbah dosa itu mana besar mana kecil. Bukan. Nisbah dia payah nak diampuni. Kena minta maaf. Kemudian dimaafkan oleh diumpat. Barulah Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang mengumpat. Kalau tidak, dia kena bayar dengan pahala kebajikan pada hari akhirat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhshamuna wujuhahum bi'azafirihim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.